Okay, ini adalah video bagaimana kita nak add device. Okay, kita nak add NVR, kita nak add IP camera dengan menggunakan DSS Express. Okay, so once kita dah masuk interface DSS Express, okay, kita boleh tengok dekat sini. Okay, dekat sini dia ada monitoring center, event center and deep explore. Okay, ni untuk yang biasa punya. Okay, ni untuk application lah. Okay, and then kita ada untuk configuration. Okay, so kita akan pergi masuk ke configuration. Okay, kita klik configuration. Okay, dekat bahagian configuration kita boleh tengok dekat sini ada device user storage. Ni for basic configuration, and then application configuration and system configuration. So kita nak add device, kita akan pergi ke bahagian device. So kita klik device. Okay, dekat sini kita boleh tengok. Okay, ni interface dia. Untuk kita nak add device, so kita boleh tengok dekat sini. Okay, ni contoh satu dah ada add device lah, tapi kita nak add another device. Okay, first saya akan ajar cara macam mana kita nak add dalam network yang sama. So kita terus add dia by IP address. So kita nampak, okay, ni kita pergi dekat sini, ada dekat bawah ni, kita klik sini. Okay, so kita dah keluar. Ni kita nak add dia by network, internet network lah. So kita by LAN lah. So, kita akan masuk dia by IP. Okay, so kita nak masukkan kita punya NVR. Contoh dekat sini kita boleh pilih. Okay, device yang ada, kita boleh refresh. Okay, kita refresh. Okay, contoh saya nak masukkan NVR ini. So akan klik dekat sini. Okay, dan tekan add to device. Okay, dekat sini kita kena masukkan kita punya password. So kita just masukkan password 1234 and then kita just klik kat sini OK. So kita tunggu dia adding. Okay, kita tunggu beberapa second macam tu sampai dia successfully, and then kita close. Okay, so kita dah sukses untuk adding device, and then kita close. Okay, after kita close, dia akan proses lah. Kita tunggu sekejap. Okay, selepas dah ni, kita bawa turun benda ni. Okay, kita turun bawah, and then kita just refresh. Okay, kita refresh, and then kita tengok. Okay, ni yang kita dah add tadi lah. Okay, yang IP 171. Okay, so dekat sini status online. Okay, ni untuk kita nak add by internal punya LAN lah, local network. Okay, so pada masa yang sama kita boleh juga add kita punya device ni by SN. Okay, by SN lah, by serial number. So cara dia, okay, dari ke atas ni kita just add dekat sini. Okay, dan kita just isi maklumat dekat sini. Kita add mode ni, kita nak add dia macam mana. So kita pergi ke P2P. Okay, kita add dia by P2P. Okay, so kita klik P2P kat sini, and then kita akan masukkan kita punya SN dekat situ. So kat sini kita boleh copy SN, kita masukkan. Okay, so kita masukkan password. Okay, and then kita just klik add kat sini. Lepas add, okay, kita masukkan lah device name. Contoh kita nak masuk apa-apa je kita boleh masuk. Testing, contoh testing. Dan kita pilih type. Okay, yang ni masukkan dia NVR. Kita type ni kita boleh pilih lah, sama ada kita nak masuk IP camera, NVR, EVS, IVSS ataupun IVS. So kat sini I masukkan NVR. Masuk NVR. Dan model ni kita just tulis lah apa model NVR yang kita pakai. Ini contoh. And then dekat sini kita boleh pilih time zone. Time zone kita dekat Kuala Lumpur. Okay, and then kita continue to add. Okay, kita continue to add. Dan kita klik.
Okay, so kat sini kita pergi back. Okay, and kita klik OK sini, kita back dulu, dan kita refresh. Okay, so kita dah pun adding device dekat kita punya DSS. So kalau kita nak add yang lain by local, kita just ni. Kalau kita nak masuk kamera, contohnya nak masuk kamera yang ni, so just klik sini and add sini, dan kita masukkan password dia apa. Then so kita tunggu dia adding. Dia dah sukses, kita close and then kita check balik. Okay, tunggu dia loading. Dan kita turun bawah, kita refresh dulu. So kita dah ada 4 device kat sini. Okay, ni cara macam mana kita nak initialize IP camera, ataupun kita nak initialize apa-apa je lah yang berkaitan dengan IP. So kita just pergi dekat yang ni, kita menggunakan DSS Express, and then kita masuk ke device kat sini. So kita dah masuk device. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kebanyakannya semuanya kita dah initialize. Tapi macam mana kita nak initialize IP camera tu direct terus kita pakai DSS. So kita just klik je dekat sini, kita initialize kan. Okay, kita tekan ni, and then kita just klik initialize. Okay, kita klik initialize. Okay, dia akan minta kita untuk masukkan password. Kita just masukkan lah password apa yang kita nak, and then kita confirm password kita, and then kita pergi pula ke password security. Okay, ni sama ada kita nak letak email address ataupun tak. So terpulang kepada kita. Kalau kita tak nak pun tak apa, nak letak pun tak apa sebenarnya. Okay, so email kita masuk. Okay, dan kita modify IP. Okay, ni IP kita boleh modify. Kita boleh masuk lah IP apa yang kita nak. Contohnya, okay, kita boleh direct 192.168.0.1, and then kita just finish. So kita dah pun initialize kita punya ni. Kita tunggu dia dah sukses, and then klik OK. So kita tunggu dia refresh. Okay, so kita tengok tadi yang kita dah initialize tadi 192.168.0.6. So kita boleh lah add device ni. Kat sini kita add device to list. So kita masukkan password yang kita dah set tadi, and then kita klik OK. So kita tunggu, kita adding balik, kita adding, and then tunggu sampai dia sukses. Okay, dia dah sukses, kita close, and then kita double check balik. Okay, kita double check, kita tekan sini, and then kita refresh kat bahagian atas ni. Ada tak kamera yang kita dah add tadi? Okay, sudah ada. Ini pula bagaimana kita nak tengok playback. Okay, kita nak tengok live view, kita nak tengok playback device yang kita dah add dalam kita punya DSS Express. So dekat sini kita boleh tengok dekat kita masuk DSS Express ni. Okay, kita pergi yang dekat bahagian yang ni, application. Okay, bahagian application, and then kita akan pergi ke monitoring center. Okay, monitoring center, and then kita just click. Okay, kita dah masuk monitoring center, and then kita pergilah dekat mana-mana kita punya NVR. So NVR, okay, ni untuk kita nak tengok live view. So kita boleh tengok dekat sini, and then okay, ni kita nak tengok live view untuk kamera yang ada lah. Okay, so kat sini kita cari live view. So kalau kita nak tengok playback pula, okay, macam mana kita nak tengok playback? Kita just klik dekat bahagian playback sini. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, kat playback ni kita boleh tengok lah. Okay, ni so kita boleh check dekat sini.
kita boleh gerakkan kalau kita nak tengok playback dekat mana-mana channel yang ada. Okay, so kita just gerakkan lah yang bahagian bawah ni, and then kita boleh pilih tarikh dekat bawah ni. Okay, tarikh yang kita nak tengok playback tu pada hari apa. So kita boleh pilih, kita boleh choose dekat sini ada ke tak. Okay, so kita boleh klik and then kita klik OK. So kita nak tengok tarikh yang berbeza pun kita klik kat sini. Okay, so dekat bawah ni kita pilih lah. Okay, kita punya playback tu store dekat mana, store dekat server ataupun dekat device. So kebiasaannya kita akan store on device lah. Okay, so dekat sini kita boleh check balik playback. Okay, kalau kita nak download, okay, kalau kita nak download playback tu, kita pergi dekat sini untuk kita nak save kan ni. Okay, so kalau kita nak download kita punya video yang daripada playback tadi, okay, kita just pergi saja dekat bahagian download sini. Ni nampak ada perkataan download, ada ni simbol download kat sini. Okay, kita just klik. Okay, so kita dah masuk dekat bahagian download center. So download center, kita pergi dekat ni, kita masukkanlah kamera mana yang kita nak search. Okay, ini kita boleh pilih tarikh daripada pukul berapa ke pukul berapa, and then kita search dekat sini. So kita boleh tengok lah kita punya ni, kita punya playback tu, record playback. So kita just tunggu sekejap. Okay, so dia dah keluar kat sini. So kita nak channel 1, channel 2. Okay, ni adalah playback daripada pukul berapa ke pukul berapa yang kita nak tu. So kita boleh kat sini ni, kita boleh set lah start dia dengan end daripada bila sampai bila. So ini kita klik OK dekat sini. Okay, so kita nak dalam timeline ataupun kita nak file. So kalau file one by one lah, kita tengok dekat sini daripada pukul berapa. Biasanya akan masa satu file ni 1 jam lah. So kita boleh dekat operation ni kita download. Kita boleh download dekat bahagian sini. Okay, itu saja cara kita nak download kita punya playback tu.